وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين الكروبيين birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, ketua-ketua blok, khususnya para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya illahi salihin, khususnya ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, inayah, hidayah, riayah Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardhu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dapat sama-sama kita berada di rumah Allah di sedikit masa pada saat ini, sama-sama kita berkongsi ilmu, sama-sama kita mendengar nasihat pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi satu muhasabah, panduan pedoman, dan menjadi satu titik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita nak sambung perbahasan muzakarah kita dalam bab akidah tauhid daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Kita dah habis dah rukun iman kan? Rukun iman dah habis, rukun Islam dah habis. Insya-Allah pada malam ni kita nak sambung unsur yang ketiga. Elemen ataupun unsur yang ketiga dalam agama, iaitu ihsan. Ihsan kan tuan haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kuliah yang lepas kita bincang rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sentuh beriman dengan qada dan qadar ni semua sekali, tuan je, baik dan buruk, ketaatan ataupun perkara yang buruk, maksiat, dosa pun daripada Allah. Tu kena pegang kejap sungguh. Tu iman ataupun akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa tu haji? Sebab ada golongan-golongan yang menafikan perkara buruk tu tak disandarkan kepada Allah. Kan kita sebut kan golongan Mu'tazilah. Ada golongan kata perkara buruk tak boleh kita nak kata daripada Allah. Kan dosa tak boleh. Contohnya zina, kita nak kata ni Allah yang beri keizinan, taufik dia buat zina, tak boleh. Ada golongan macam tu. Golongan mana? Mu'tazilah. Jadi
Akidah tu salah lah tuan Haji, salah dan silap. Salah kat mana? Salah kat mana? Salahnya sebab makhluk tu dia boleh buat kudrah dia sendiri untuk melakukan perbuatan maksiat tanpa berhajat kepada Allah. Tu salah Haji. Salah kan? Sebab akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua perbuatan tak kira baik dan buruk dari Allah. Tu dulu kena letak kan? Sebelum nak bincang bab ikhtiar usaha manusia, sebelum nak bincang di mana diberi pahala, di mana diambil salah kepada manusia, dihukum esok di akhirat, yang baik dimasuk syurga kan, golongan masuk neraka atas sebab apa? Letak dulu mula-mula baik buruk semua dari Allah. Tu qada dan qadar, kita sebut gitu kan. Sebab apa? Yang pertama sekali Nabi sendiri sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis Jibril, kamu kena beriman antuk min nabil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu kena beriman baik dan buruk semua dari Allah. Dari Allah. Situ dulu nak letak akidah. Boleh tuan Haji kan? Boleh. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuma lepas tu lah baru ada ikhtiar usaha. Dalam ahli sunnah wal jamaah, Allah beri pilihan kepada manusia nak pilih. Nak pilih yang baik ke yang buruk, situ diambil salah. Boleh tuan Haji? Faham sungguh akidah. Ya betul baik dan buruk daripada Allah, tapi Allah beri pilihan untuk manusia. Baik dapat pahala, pilih yang dosa, yang tak baik dapat dosa. Tu akidah. Boleh? Boleh tu. Jadi habis situ. Lepas tu kaitannya mana? Kaitannya kepada sifat Allah wahdaniyah kan. Dalam bab qada dan qadar Allah, dia berkait rapat dengan sifat Allah wahdaniyah, esa. Kita ulang sikit ya, ulang sikit untuk ingat ingat lagi, sebab lepas ni nak masuk bab ihsan. Bab ihsan ni dia akan berkait rapat dengan beriman pada qada dan qadar tadi. Ada kaitan sangat rapat kan. Kita nak faham dulu yang tu. Boleh. Pertama, qada dan qadar daripada Allah. Bila sebut macam tu, dia akan berkait rapat dengan sifat wahdaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala ada satu sifat ma'ani wahdaniyah, esa dia. Esa, mengesakan Allah, wahdaniyah. Bila sebut wahdaniyah, kena pula faham lagi, faham sikit lagi. Wahdaniyah ni apa? Pada 3 perkara. Pertama pada zat, yang kedua pada sifat, yang ketiga pada perbuatan. Boleh? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ni ulang balik ni. Ulang balik sikit. Bila sebut wahdaniyah, bukan pada zat saja. Kalau sebelum ni kita faham sebutnya esa Allah, Allah satu saja. Ada lagi 2 perkara yang perlu kita esakan dalam akidah kita. Tuan Haji kan? Perlu kita tauhidkan dalam akidah kita. Ada 2 lagi perkara. Sifat dan perbuatan. Esa pada zat, yang tu tak dinafikan. Memang kita dalam akidah keimanan kita kepada Allah, tak ada Tuhan lain dah melainkan Allah. Kita duk sebut selalu kan dalam tahlil tu, la ilaha illallah. Memang kejap masuk sungguh, tak ada dah Tuhan lain melainkan Allah saja kan. Ada 2 perkara lagi kita kena esakan berkaitan dengan zat Allah, iaitu sifat. Sifat Allah kena esakan. Apa maksud dia? Maksud dia tak sama. Kita mengesakan Allah pada zat, kita mengesakan Allah pada sifat Allah, kita mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Kefahaman dia berbeza mengikut pengiktibaran dia. Kalau mengesakan pada zat Allah, tak ada Tuhan lain dah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila sebut esa pada sifat, kita kena mengesakan, mentauhidkan yang setiap sifat Allah tu ada satu. Tu maksud dia. Boleh yang tu aja. Maksudnya sifat wujud Allah satu, kudrat Allah ada satu, ilmu Allah satu, sama Allah, pendengar Allah satu,
Allah penlihat, Allah Maha melihat satu, ilmu Allah satu, hayat satu, kalam satu. Boleh faham tu lagi? Boleh tak? Itu maksud kita mengesakan sifat Allah. Imam Fudali rahimahullah dalam kitab dia Kifayatul Awam, dia sebut tak boleh kita nak kata kudrah Allah ada dua. Tak boleh. Sebab kita dah tak mengesakan sifat Allah. Kenapa tak boleh? Nanti dia akan bincang dalam bab kudrah lah. Cuma hari ni kita pegang dulu sifat satu-satu. Kenapa tak boleh nak kena ada dua kudrah? Kenapa tak boleh ilmu Allah kena ada dua? Boleh tuan aja ya? Boleh faham cerita. Satu lagi nak kena esakan Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Apa maksud dia? Maksud dia qada qadar tadi. Semua perkara yang berlaku dari Allah. Boleh lagi. Allah saja yang memperlakukan semua perkara. Semua tadi tak terlepas satu pun makhluk Allah. Bukan setakat manusia saja. Makhluk lain, air, apa lagi? Api, elektrik, pisau, kita sebut contoh kan. Semua Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi bekas ataupun memberi kesan dalam perbuatan yang berlaku di atas dunia. Itu dari segi bab akidah nak kena tanam dalam hati seorang mukmin dan muslim. Boleh? Ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Tu. Boleh. Nampak tak flow dia tu? Nak suruh nampak ni. Awalnya kita faham qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kaitan dia dengan sifat Allah? Wahdaniyah tadi. Dan dalam wahdaniyah tadi yang mana? Yang perbuatan Allah tu. Boleh. Yang perbuatan Allah tu, yang tu sangat berkait rapat dengan qada dan qadar. Apa saja yang berlaku, iaitu daripada perbuatan Allah yang kita esakan dalam wahdaniyah perbuatan Allah. Boleh? Situ dulu. Okey. Boleh faham tadi kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita dah masuk dah ni sikit-sikit. Secara umum lagi, nanti bila dalam bab sifat yang khusus, dia akan bincang lagi untuk kita lebih faham lagi dan kenal sungguh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh. Naik sikit lagi. Naik sikit lagi. Kalau orang dah dalam hati dia dah faham sungguh dah, setakat tu alhamdulillah. Tu satu, orang kata satu keimanan rahmat yang besar dah Allah masuk dalam hati dia kan. Maksudnya dalam hati dia dah boleh perasan dah tu Haji. Dia boleh perasan, dia boleh terasa bila berlaku sesuatu perkara berlaku, lebih-lebih lagi ujian ataupun Allah uji dia nampak tu yang ni wahdaniyah pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu satu nikmat yang besar dah. Cuba kita nak pergi sikit lagi proses dia. Kita dah faham, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dah faham qada dan qadar ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dan buruk kan. Kaitan dia dengan wahdaniyah perbuatan Allah tadi. Kita nak tengok proses dia macam mana. Proses dia bila kita pergi sikit lagi untuk faham, dia akan berkait rapat dengan tiga lagi sifat Allah. Tadi wahdaniyah kan. Wahdaniyah tu kita nak faham, wahdaniyah tu kita hanya nak faham yang semua ni daripada Allah. Dan kita nak esakan yang perbuatan semua yang berlaku dari Allah. Tu letak situ dulu kan. Cuma kita nak tengok proses dia macam mana untuk kita faham lebih lagi, untuk kita nak jadikan iman kita ni lebih tenang lagi. Kalau kita faham situ tu, Masya Allah, tu dah ada ketenangan dah kan. Sebab apa ada ketenangan? Contohnya, contoh apa saja. Contoh kita kata kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak uji, bagi ujian sakit ke ataupun bagi ujian apa saja kesusahan, dia boleh silau dah dalam hati dia kan. Dia boleh terasa dan perasan yang ini ketentuan Allah kan. Perbuatan Allah yang memperlakukan, Allah yang memberi bekas tu dah, Masya Allah, iman dia dah, alhamdulillah, Allah bagi satu anugerah yang besar lah dalam iman dia kan.
Cuma kita nak faham lagi, bila proses qada dan qadar ni naik sikit lagi, dia akan berkait dengan 3 lagi sifat Allah. Pertama, ilmu. Allah Subhanahu wa taala ada satu sifat, ma'ani dia ilmu, maha mengetahui. Kan ilmu Allah ni ataupun pengetahuan, Allah maha mengetahui. Yang kedua, iradah, kehendak. Boleh? Kehendak, kalau dalam kitab-kitab lama penghendak. Allah Subhanahu wa taala ada satu sifat berkehendak, yang dengan sifat berkehendak tadilah Allah berkehendakkan sesuatu. Boleh? Satu ilmu, satu iradah, kehendak, satu lagi kudrah. Itu 3 proses dia. 3 proses. Kudrah, berkuasa ataupun berkuasa. Allah berkuasa dengan sifat kudrah dia. Gitu. Kalau kita nak sebut tentang zat dan sifat Allah, kita kena sebut macam tu. Allah berkuasa dengan sifat kuasa dia. Allah berkuasa dengan sifat perkuasa dia. Boleh tanya. Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan sifat iradah dia atau sifat berkehendak dia. Kan? Allah mengetahui dengan sifat ilmu dia. Macam tu. Boleh tak ya? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab apa highlight itu? Sebab ada golongan kata, ada puak golongan yang kata Allah tak ada sifat ma'ani. Dia kata macam mana? Dia kata Allah berkuasa dengan zat Allah. Ada golongan mana? Tak ada juga, Mu'tazilah. Itu beza sikit je. Mu'tazilah ni, golongan Mu'tazilah, kena ingat nama ni. Kena ingat golongan Mu'tazilah ni, sebab golongan ni dia tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah kan? Ulama selalu sebut dalam kitab ni, sebab nak suruh kita tahu dan faham ada golongan-golongan berfahaman yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Sikit je beza. Golongan Mu'tazilah ni dia kata tak ada sifat Allah, tak ada sifat ma'ani. Jadi macam mana? Allah berkuasa dengan zat dia. Allah berkuasa dengan zat dia. Sekali tengok nampak macam betul tu aja. Kan? Sekali tengok, maksudnya dengan zat Allah, Allah berkuasa. Dengan zat Allah, Allah berilmu, mengetahui. Dengan zat Allah, Allah ada kehendak dengan zat Allah. Tapi salah. Salah. Pahaman tu salah. Ahli sunnah wal jamaah, Allah berkuasa dengan sifat Allah kudrah, dengan sifat kudrah. Kena ada sifat. Sifat qadim, yang azali, yang ada pada zat Allah. Boleh ada lagi ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa jadi macam tu? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Quran. Kan? Wa huwas samiul alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Quran kan. Jadi apa lagi? Qul huwallahu ahad. Allah itu wahdaniyah, satu esa. Allah sebut dalam Quran. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran sifat-sifat mendengar, sifat-sifat melihat, sifat wahdaniyah esa, sifat tak sama dengan makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sama dengan makhluk, maknanya di situ ada sifat yang qadim azali di zat Allah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak dia? Maksudnya kenapa kita nak kena i'tiqad, kena yakin dalam hati, pegang kemas sungguh di zat Allah ada sifat. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran. Allah sendiri yang sebut, wa huwas samiul alim wa huwal samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah kul huwallahu ahad wahdaniyah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafah, tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tak sama dengan makhluk. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut sifat-sifat dia dalam ni, maka sabit ataupun tetap ada sifat di zat Allah. Tu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Mu'tazilah tadi dia mengingkari sifat Allah pada zat, seolah dia menafikan kalam
Al-Quran. Itu salah besar tu, salah besar. Tu. Jadi para ulama kita ahli sunnah wal jamaah begitulah. Boleh ya tanya. Jadi proses qada dan qadar ni 3. Pertama, ilmu Allah. Secara umum kita tak masuk faham lagi dalam bila sebut ilmu Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali semua perkara Allah tahu semua secara detail. Atau i'tiqad kita kan ahli sunnah wal jamaah. Allah tahu semua perkara. Perkara tu wajib ke, perkara tu harus ke, macam kita makhluk, perkara tu mustahil ke, semua. Dan tahunya Allah Subhanahu wa taala qadim lagi. Boleh tanya? Qadim dan azali. Apa maksud dia? Daripada dulu kala lagi, sedia kala Allah tahu. Tu akidah ni. Daripada ni kita nak kait dengan qada dan qadar ni. Nak kait, pergi ilmu Allah dulu. Sebelum ni kita faham wahdaniyah aja, kan? Setakat wahdaniyah tu kita tahu yang semua perkara dari Allah bila kita esakan perbuatan Allah. Bila pergi lagi ke ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu qadim lagi, sedia kala. Ilmu Allah. Boleh tu aja, ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masuk bab akidah ni lagilah kan. Tu tak bincang lagi ta'alluq tu aja. Setiap sifat ni dia ada ta'alluq pula. Ta'alluq ni skop kerja, bidang tugas setiap sifat tu. Qadim. Boleh. Apa maksud qadim? Ilmu Allah Subhanahu wa taala ni qadim. Apa maksud qadim? Sedia kala. Kan ada sifat Allah satu kidam. Kidam tu sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tak ada permulaan. Contoh. Contoh pada pukul hari ni 25 bulan 7 2022 pukul 8.25 kita semua ni berada di surau. Kan? Allah tahu bila. Allah Subhanahu wa taala tahu bila. Kalau kita datang sini baru kita tahu kan. Masa saya nak datang duduk kat masjid lagi tak tahu lagi boleh sampai ke tak sini kan. Kadang-kadang sampai depan tu tengok-tengok jumpa kawan ada minum air, tak datang kuliah. Tengok duk minum air kat sana. Tak tahu lagi kita makhluk. Sampai sini, duduk sini, baru kita tahu maksudnya pukul 8.25 berada di sini dalam surau, dalam majlis ilmu. Alhamdulillah Allah beri taufik. Tu ilmu kita kan, ilmu. Tapi Allah Subhanahu taala tahu bila. Qadim lagi, sedia kala lagi. Dah termaktub dalam ilmu Allah kan. Dan azali lagi. Apa maksud azali? Sebelum makhluk dicipta lagi dah tahu dah. Boleh tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelum makhluk dicipta lagi, sebelum bumi langit dicipta ada makhluk azali lagi, Allah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dah tahu 25 bulan 7 2022 pukul 8.25 kita berada di sini. Boleh tak? Masuk azali. Boleh ada ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni proses nak berlaku qada dan qadar ni. Jadi kalau seorang tu dia faham sungguh dengan sifat ilmu Allah yang qadim, yang termaktub lama dah kan, lama dah termaktub, macam mana keadaan iman dia kan? Kalau dalam hati dia keimanan dia kepada Allah, dengan sifat Allah, dia faham sifat ilmu Allah tu saja, dia dah boleh menenangkan keimanan dia kepada Allah. Hati dia dah tenang tu aja, sebab dah termaktub lama dah kan. Contoh macam ni lah kan Tuan Haji. Contoh kalau kita sama makhluk kan, orang datang bagi hadiah kan? Orang datang bagi hadiah kan, kata hari perkahwinan lah kan? Perkahwinan anak kita, orang datang bagi hadiah. Lepas tu dia bagi tahu, dia kata saya beli hadiah ni lama dah Tuan Haji. Kata saya tahu anak Tuan Haji nak kahwin ni, tapi saya simpan lama dah nak bagi. Macam mana kita rasa kan? Maksud dia bagi satu penghargaan yang lama. Bukan kata oh petang ni ada jamuan Tuan Haji, pergilah cari hadiah mana-mana tepi jalan bagi. Yang tu yang tak special lah orang kata kan.
Ni daripada lama dia pergi cari dengan special yang bagi kan. Ni saya beli lama ni, saya simpan. Memang niat nak bagi kat tuan haji lah, macam mana. Maksudnya lama nak tunjuk lah. Apatah lagi ilmu Allah yang qadim, yang tak ada permulaan, yang azali lagi, memang termaktub dah macam tu. Ni taufik Allah. Begitu juga ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jatuhkan ujian, Allah jatuhkan ujian, dugaan kepada kita Allah Subhanahu. Kita ingat tadi kita dah nampak dan Allah bagi anugerah dalam hati keimanan kita dah nampak yang ni satu perbuatan Allah. Kita dah esakan ni perbuatan Allah, dan tambah lagi keimanan dia tahu yang ini adalah termaktub dalam ilmu Allah yang dulu lagi. Memang sini Allah nak uji, dan hati dia akan jadi tenang tu aja, masya-Allah, tabarakallah kan. Boleh saja ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lepas tu daripada ilmu Allah yang qadim tadi, pergi ke sifat yang kedua, iradah, berkehendak. Allah berkehendak, maksudnya Allah menentukan untuk menjadikan atau tidak menjadikan. Bila sebut sifat Allah berkehendak, iradah Allah, dua kita kena faham, menjadikan, menentukan untuk jadi ataupun dia menentukan untuk tidak jadi. Boleh tak ni? Takhsis dia panggil. Boleh tak ya? Tu kalau nak bincang dalam bab ta'alluq dia. Bila sebut ilmu Allah qadim lagi azali, yang sedia kala lagi Allah dah tahu, tugas dia nyata, jelas benda tu ada dalam ilmu Allah. Bila sebut iradah, bila sebut tentang kehendak Allah, kita kena faham Allah menentukan. Kehendak kan? Kehendak macam kita nak, contoh kita ada duit RM10, kita nak beli ke tak nak beli, maka kita yang tentukan. Cuma tu makhluk, tapi Allah dia tentukan sama ada benda tu nak jadi ke tak jadi. Boleh tuan dia? Boleh faham tu kan? Tu step naik yang kedua. Boleh kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada 25 bulan 7 hari ni, 8.5 ni, Allah tentukan jadi kita duduk sini. Dengan kehendak, dengan sifat iradah Allah, Allah tentukan jadi kita duduk sini. Boleh tak? Boleh tak ni? Tentu Allah memilih untuk menentukan, tak jadi lagi, menentukan dengan kehendak dia. Jadinya bila berkait dengan sifat kudrah Allah, baru pergi kepada kudrah Allah. Dan kita kena faham juga iradah Allah juga qadim juga, qadim azali, maksudnya tak ada permulaan juga. Semua sifat Allah qadim kan? Zat Allah qadim, sifat Allah qadim, maksudnya tak ada permulaan, sedia kala semua. Tak boleh kita nak tanya Allah berkuasa ni bila, tak boleh tanya bila pada sifat Allah. Sebab apa? Sebab qadim, sebab sedia kala, tak ada permulaan. Boleh tanya ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tak ada permulaan. Lepas tu kalau orang tanya lagi sikit lagi, dia kata macam mana tak ada permulaan tu? Macam mana nak gambarkan tak ada permulaan? Macam mana nak faham tak ada permulaan? Yang tu tak boleh ditanya dan tak sampai di akal kita untuk fikir. Itu hakikat sebenar diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tak boleh tanya dah lebih akal dah tu. Dah lebih akal. Kita setakat mengimani, meyakini bahawasanya sifat Allah tu qadim, tak ada permulaan. Macam mana, bila, yang tu tak boleh ditanya. Itu serah kepada hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tu aja. Jadi bila sampai iradat, bila sampai sifat kudrah, maka ditentukan dengan kekuasaan Allah, takdir Allah, kudrah. Nampak tak? Takdir dengan kudrah Allah. Dekat-dekat tu kan.
Dia satu kalimah perkataan yang sama, cuma tukar je. Takdir dan kudrah, ditakdirkan Allah, jadilah kita berada di sini pada 8.30. Boleh tuan haji ya? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadilah apa sahaja pun macam itulah kita nak faham tuan haji. Apa sahaja yang berlaku, apa saja yang berlaku, apa saja ujian yang Allah beri, apa saja kemewahan Allah yang beri, apa saja kesenangan Allah yang beri, termasuk dalam qada dan qadar Allah, begitulah kita nak letak dalam hati kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat tahu kita beriman kepada Allah saja, tak. Kena faham lagi yang perbuatan itu adalah daripada Allah, dengan sifat esanya perbuatan semua daripada Allah. Daripada mana? Dari ilmu Allah lagi yang qadim azali, diturun kepada iradah dan kudrah. Masuklah, berlakulah apa yang berlaku sekarang. Boleh tak je? Itu satu. Yang kedua sikit, kita tak boleh nak faham macam saya sebut tadi. Macam mana? Tak boleh kita nak faham mula-mula berada dalam ilmu Allah. Ni. Tak boleh nak faham mula-mula ada dalam ilmu Allah yang kita akan berada di sini. Lepas tu, selepas ada daripada ilmu Allah, pergi kepada iradah, Allah tentukan kita berada di sini. Selepas iradah, pergi kepada kudrah Allah, Allah berkuasa, Allah mentakdirkan kita ada di sini. Tak boleh faham macam tu. Kenapa tak boleh? Saya dah sebutkan kuliah lepas. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kita faham daripada ilmu, selepas itu ke iradah, selepas itu ke kudrah, dia akan sama dengan makhluk. Kat mana sama? Ada masa dia selepas. Kan saya sebut, kita sebut, para ulama lah sebut dalam kitab kuliah lepas, susunan sifat Allah daripada wujud, qidam sedia kala Allah, baqa kekal Allah, qiyamuhu Allah, ataupun mukhalafah tak sama dengan makhluk, sampai akhirlah susunan yang para ulama sebut tu, sebutan disusun hanya untuk kita faham ilmu tauhid saja. Dia panggil tartib zikri. Kita sebut ulama susun untuk kita faham saja. Boleh tak? Nak faham ilmu tauhid ni, nak faham sifat Allah ni ada apa, ni yang ada wujud, qidam, baqa. Bukan yang bermaksud Allah wujud dulu, lepas tu qidam, lepas qidam baqa, lepas baqa qiyamuhu mukhalafah, lepas tu Allah ada kudrah, ada iradah, selepas tu tak boleh macam tu. Sebab apa? Kalau selepas dia akan jadi sama macam makhluk. Sama kat mana? Ada masa. Allah tak bermasa. Allah tak bermasa, Allah tak berselepas. Allah tak sama langsung dengan makhluk. Hakikat sebenar macam mana? Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Allah saja, Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hakikat sebenar zat dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hakikat sebenar sifat dia. Yang kita duk belajar satu-satu ni hanya untuk faham disiplin ilmu, dan setakat tu sajalah yang ditaklifkan kepada kita untuk kita faham dalam bab akidah, ilmu tauhid. Boleh tuan haji? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Jadi saya duk sebut tadi daripada ilmu, lepas tu iradah, kudrah, untuk kita faham saja. Untuk kita faham. Bukannya proses tu bermaksud macam tu sungguh. Kan? Dari ilmu Allah, lepas tu pindah kepada barulah Allah menentu, barulah Allah berkuasa mentakdirkan. Bukan macam tu sungguh. Hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Boleh? Situ pun kena pegang kejak kemah sungguh. Sebab apa? Sebab kita ada satu sifat yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah, aku ni tak sama langsung dengan makhluk. Macam tu lah kan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas kita duk baca. Boleh. Boleh tadi ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Boleh faham dah. Secara umum boleh faham sikit ya, qada dan qadar. Dan mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap apa yang berlaku Allah campak dalam hati kita keperasanan, kita sebutkan. Tok guru terjemah kita boleh perasan yang ni qada dan qadar Allah. Yang ni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada benda tu baik atau benda tu buruk, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, begitulah kita faham dalam keimanan kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Boleh tu aja. Lepas tu masuklah ihsan. Kita nak insya' dah ni. Sikit je. Kita dah insya' dah. Belum lagi kan. Bermula ihsan itu. Kita dah faham tadi. Jadi bila sebut bab ihsan, insya-Allah kita nampak insya-Allah. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Boleh tadi. Ihsan. Kita kena faham dalam agama kita ada 3 elemen. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam bab amal ibadah kita luaran. Tengok dalam rukun Islam yang 5 tadi kan, solat, puasa, haji, zakat, semua ibadah luaran. Syariat luaran fizikal yang kita buat. Iman baru masuk dalam amalan pegangan hati kan. Beriman kepada Allah, pegang kejap sungguh. Para malaikat pegang kejap sungguh. Kemah dalam hati. Apa lagi? Kitab, Rasul, hari akhirat dan qada dan qadar tu dalam. Tu iman, tu bab dalam. Islam kat luar. Ada satu lagi unsur elemen ihsan dia panggil. Ihsan dia panggil. Kalau dalam bahasa lain kita panggil tasawuf. Kalau Islam tadi dalam bahasa lain kita panggil fiqh. Fiqh kita kan. Kalau iman lah. Ihsan betul. Dan setiap muslim tak mukmin dia kena ada 3-3 ni dalam semua ibadah yang dia buat lagi. Dalam semua ibadah yang dia buat dia kena gabungkan 3-3. Kalau Islam saja kan, iman tak ada, wal iyadzu billah, tak jadi tu aja, tak beriman kan. Contoh siapa? Quran sebut siapa? Islam saja, iman tak ada, kufur, munafik, wal iyadzu billah, minta jauh dengan Allah. Allah sebut dalam Quran kan, orang ni kalau solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, ketua munafik solat belakang Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, nampak dia belakang kan, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ubay bin Salul kan, tapi dalam kufur dengan Allah kan, wal iyadzu billah, sebab tak jadi juga kan. Ada iman saja, Islam tak ada, tak jadi juga kan. Iman saja, Islam tak beramal. Beriman bukan main kan. Sifat 20 ingat, bukan main 20 kan. Tapi tak beramal pun, tak beramal, tak jadi juga. Nak kena ada Islam dan iman, dan tak cukup lagi. Apa pelengkap dia? Ihsan ni. Ihsan ni pelengkap kepada iman dan Islam kita kan. Orang yang Islam saja, beramal saja, tapi tak ada ihsan, rosak amalan dia. Rosak tu haji, wal iyadzu billah kan. Dia solat, contoh kan, dia solat tapi ihsan tak ada, tasawuf dia tak ada, hati, penjagaan kerohanian hati dia tak ada, rosak. Rosak macam mana? Kemungkinan dia akan riak kan, kemungkinan dia akan buat, dia tak jaga hati dia, riak nak tunjuk ke orang, ataupun kemungkinan dia akan ujub kan. Ataupun orang tasawuf saja, tak ada amalan, tak jadi juga, jadi zindik, kufur zindik juga. Yang tu keluar ajaran-ajaran sesat, batin-batin tu diambil tasawuf saja tu aja, diambil kerohanian saja, kebatinan saja, amalan luar tak ada. Banyak kan amalan yang batin-batin, dia kata kami dah sampai tahap keyakinan, keimanan yang tinggi, maka kami tak payah dah solat. Ada juga macam tu. Dia rasa dah yakin, guna ayat Quran pula. Dia guna ayat Quran, fa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Allah sebut dalam Quran, kamu kena beribadah sehingga kamu yakin. Bila dah yakin tak payah dah. Guna ayat Quran tu aja. Masya-Allah kan, tabarakallah, bukan main-main. Ayat Quran Allah sebut fa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Kamu kena beribadah sehingga datang keyakinan. Bila yakin tak payah dah beribadah, cukup dengan keyakinan dia sendiri, ditipu oleh syaitan. Padahal dalam ayat tu dia salah tafsir. Allah sebut beribadahlah kamu sehingga kamu didatangi keyakinan. Apa maksud yakin kat situ?
mati. Masuk keyakinan di situ kematian. Beribadahlah kamu kepada Allah sehinggalah kamu mati. Meninggal dunia barulah berhenti ibadah kamu. Tapi orang-orang kebatinan macam tu. Sebab apa? Sebab dia ambil ihsan saja. Dia ambil tasawuf saja, tapi syariat tak ambil. Tak jadi. Dia kena ada 3: Islam, iman dan ihsan. Jadi sekarang ni kita nak faham apa itu ihsan. Sikit lagi tu kan. Ihsan, kata Tuhan kita qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi syaikh fi darin amin. Ada ulama dia terjemahkan ihsan ni dengan makna berbuat baik. Ahsana yusinu ihsanan, dari segi bahasa Arab dia kan. Ada ulama kata ihsan ni maksud dia ikhlas. Itu makna dia dulu. Mana dia dulu? Ikhlas. Ada ulama dia terjemahkan, Imam Judani rahimahullah, melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh dengan sebaik mungkin. 3 makna ni dia tak lari jauh sama je. Bila seorang tu ikhlas, dia akan buat ibadah dengan sebaik mungkin. Kan tuan-tuan? Bila orang tu ikhlas, dia akan buat sebaik mungkin dan seelok mungkin. Tu ihsan dia dalam apa jua ibadah dia. Boleh tak ya? Baik mungkin pada segala taat dia. Maksud dia apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah, tuan kita ni kata, macam mana keadaan ikhlas dia? Seolah-olah kita melihat Allah. Yang ni diambil dalam hadis. Kan Nabi SAW sebut, bila Sayyidina Jibril AS datang jumpa Nabi yang duk belaga lutut kan, dalam hadis Jibril itu Sayyidina Jibril AS tanya, akhbirni anil ihsan, ceritakan tentangku tentang ihsan. Nabi terus jawab, anta'budallaha ka'annaka tara. Bila kamu beribadah kepada Allah, kamu kena hadirkan dalam hati kamu seolah kamu melihat Allah. Itu jawapan Nabi SAW. Fa'illam takun tarah, kalau kamu tak boleh nak menghadirkan dalam hati kamu yang kamu ni boleh melihat Allah, maka ingatlah bahawasanya Allah memantau kamu, Allah melihat kamu. Itu jawapan Nabi SAW. Dan jawapan tu sangat tinggi sangat dari segi ihsan, tinggi sangat keimanan. Kalau kita nak praktikkan apa jawapan Nabi, mungkin kita tak sampai di situ. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita sambung kat situ. Kita nak faham apa mana maksud ihsan. Adakah boleh kita nak sampai seperti mana yang Nabi suruh kan? Pernah dalam satu kali kehidupan kita solat, kita boleh rasa yang kita melihat Allah, tuan haji kan. Jadi insyaAllah di kesempatan masa yang lain kita sambung berkenaan dengan ihsan, apa makna ihsan dan apa para ulama sebut tentang ihsan, dan macam mana bagi orang-orang yang seperti kita yang orang awam ni nak buat boleh jadi macam ihsan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua telah disebut oleh para ulama kita. Terkurang tersalah saya mohon maaf, dan terkurang tu hanyalah daripada kelemahan kita, daripada seorang hamba. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.